Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tamanya, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, pagi Jumaat yang merupakan penghulu kepada segala hari. Mudah-mudahan keberadaan kita di dalam rumah Allah pada saat dan ketika ini akan senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, kita sambung balik bacaan kitab Ayyuhal Walad oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang mana beliau memuatkan nasihat-nasihat yang beliau berikan kepada anak murid beliau dan seterusnya juga memberi manfaat kepada kita, nasihat-nasihat yang sangat berguna dalam kita mengharungi kehidupan dunia ini untuk kita berjaya dan selamat di akhirat. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Nasihat yang ke-11 yang disebut oleh Imam Ghazali, kata dia, ibadatmu hendaklah mengikuti aturan syarak. Buat ibadat kena ikut sebagaimana yang telah diajak, dipandukan oleh syarak kepada kita. Kita tak boleh ikut suka kita. Al-aslu fil ibadah at-tahrim. Asal pada ibadat itu pengharaman. Mana kita nak duk reka buat, pandai-pandai kita tak boleh. Melainkan apa yang kita buat itu ada panduan, ajaran daripada syarak, daripada agama kita. Wahai anakku yang tercinta, kata Imam Ghazali, pati segala ilmu itu ialah bahawa engkau mengetahui cara mengerjakan ketaatan dan ibadat akan Allah Ta'ala. Pati segala ilmu itu, kata Imam Ghazali, ialah engkau mengetahui, tahu cara bagaimana nak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan melaksanakan ibadat kepada Allah. Lebih-lebih lagi lah ketaatan ibadat yang fardu atas kita. Salat, puasa, haji, zakat dan sebagainya. Yang mana Allah fardukan atas kita, tidak mesti kita belajar dan kita buat dengan cara yang sempurna sebagaimana yang dikehendaki oleh syarak. Sebab itulah
Benda-benda yang berkaitan dengan fardu ain ini, kita ajak anak-anak kita selesai sebelum daripada mereka mencecah umur akil baligh lagi. Kita hantar anak-anak pergi mengaji di sekolah, paginya, petangnya kita hantar lagi mengaji kelas asas fardu ain. Supaya mereka mengaji bab akidahnya, fiqahnya, ibadatnya, akhlaknya, baca Qurannya. Persiapan kepada mereka sebelum mereka memasuki alam akil baligh. Bila mereka dah masuk alam akil baligh, makna mereka dah boleh buat ibadat dengan betul dah. Bersuci mereka. Kalau hak perempuan yang melibatkan haid, hukum-hukum yang berkaitan, semayang mereka, aurat mereka, itu yang kita beri dan kita ajak pada anak-anak kita supaya amal ibadat yang dia buat tadi ni betul sebagaimana yang syarak tunjuk ajak kepada kita. Tak boleh duk buat ikut suka kita. Benda yang tak ada dalam syarak, tak ada dalam agama, tak boleh kita duk buat ikut suka kita. Ini dia akan sebut contoh. Ketahuilah olehmu, kata dia, kata Imam Ghazali, bahawasanya taat dalam ibadat itu ialah mengikuti aturan Allah pada segala suruhan, larangan, perkataan dan perbuatan. Kata Imam Ghazali, taat dan ibadat ini ialah kita ikut, patuh apa yang Allah atur kepada kita, apa yang Allah perintah kepada kita. Sama ada Allah suruh tadi ini dalam berbentuk suruhan, suruh buat. Semayang, puasa, tutup aurat dan sebagainya lah, perintah. Ataupun suruh dalam bentuk larangan. Dia larang kita daripada buat. Kan? Benda-benda yang haram, kan? Rasuah, zina, arak dan sebagainya. Larang. Maka wajib juga kita mentaatinya. Cumanya kata ulama, dalam kita nak buat benda hak yang meninggalkan perkara yang dilarang itu lebih sukar berbanding melakukan benda yang disuruh. Sebab tu ramai orang boleh sembahyang, orang boleh puasa, kan? Tapi aurat tak boleh tutup juga. Apa? Puasa, aurat kepala tak boleh tutup juga. Dia boleh buat puasa tu puasa, Allah suruh. Dedah aurat tu benda yang dilarang. Dia nak tinggal benda yang dilarang tadi ni lebih sukar daripada dia nak buat benda yang disuruh. Semayang, tapi kadang-kadang menipu juga, cakap bohong, mengumpat juga. Jadi dia boleh buat benda yang disuruh, tapi dia nak tinggal benda yang dilarang itu kadang-kadang lebih sukar daripada buat benda yang diperintahkan oleh Allah. Baik. Perkataan dan perbuatan. Sama ada suruhan tadi melibatkan perkataan kita, larangan tadi juga sama ada melibatkan perkataan kita, lidah kita, ataupun perbuatan kita. Maknanya, kita buat sebagaimana yang Allah perintah kepada kita. Itu yang dikatakan ketaatan dan juga melaksanakan ibadat. Iaitu, kata dia, Imam Ghazali perjelaskan lagi di sini, segala apa yang engkau katakan dan segala apa yang engkau buat dan yang engkau tinggal, hendaklah mengikut peraturan syariat. Apa yang kita bercakap, apa yang kita kata, dan apa yang kita buat, dan apa yang kita tak buat, semuanya hendaklah betul dengan tuntutan, suruhan, ajaran daripada syariat, daripada syarak, daripada agama kita. Hak kita buat sama dengan apa hak Allah perintah. Hak kita tak buat pun memang hak tu Allah perintah supaya kita jangan buat. Hak kita bercakap pun sama sebagaimana hak Allah suruh.
Hak kita tak cakap pun sama. Bagaimana yang syarak suruh kepada kita. Baik. Kalau tidak, maknanya kalau dia buat benda hak canggah dengan perintah Allah, ataupun dia tinggal benda hak canggah dengan perintah Allah, atau dia bercakap benda hak canggah dengan syariat. Kalau tidak, ianya akan menjadi dosa. Seperti halnya, contohnya, bila engkau berpuasa di hari raya dan hari-hari tasyrik. Hari tasyrik hari apa? Hari 11, 12, 13 Zulhijjah. Puasa ibadat kan. Tapi kalau puasa tak kena gaya pun boleh jadi dosa pula. Kan? Ada larangan dia pada hari-hari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti 2 hari raya, ada hari-hari tasyrik. Kalau kita buat juga, mana kita melanggar perintah dan melanggar tunjuk ajar daripada syarak yang datang syariat, ajaran kepada kita, melarang kita daripada berpuasa pada hari tersebut. Sebab tu kadang-kadang kita nak tunjuk lebay kita pun bagi kena pada tempat lah. Nak tunjuk kata kita bagus, nak tunjuk kata kita abid, orang rajin buat ibadat, bagi kena pada tempat dia. Di sini tak boleh, diharamkan. Maka kalau buat bercanggah dengan perintah syarak, boleh melibatkan dosa pada tempat-tempat yang Allah larang tadi ni. Jadi benda yang tidak ada dalam syarak seperti ini, tak boleh kita nak pi duk buat. Nak tunjuk rajin lebih, nak tunjuk lebay lebih dan sebagainya, tak boleh lah. Di sini kata Imam Ghazali, ibadat yang kita buat tu hendaklah teli, betul, selari dengan apa yang syarak ajar dan dengan apa yang syarak tuntut kepada kita. Maka kata dia, kalaulah seseorang itu berpuasa pada 2 hari raya, hari raya fitrah dan hari raya adha, dan juga pada hari-hari tasyrik, maka engkau telah melakukan kemaksiatan, penderhakaan kepada Allah. Menderhakalah Allah, kita jangan, tapi kita buat. Di situ berlaku penderhakaan. Dia kata nak puasa takkan tak boleh. Tak boleh lah, sebab ada tegahan di situ, ada larangan di situ, memang tak boleh. Adalah sebab-sebab dia kenapa syarak datang demikian rupa. Maka sebab itulah kita tak boleh hidup mandai-mandai buat benda yang tak ada panduan daripada syarak. Begitu pula halnya, contohnya, seandainya engkau sembahyang memakai pakaian yang dicuri, maka adalah juga berdosa. Walaupun pada zahirnya engkau telah melakukan suatu bentuk ibadat, sembahyang, tapi pakai baju tutup aurat daripada pakaian yang dicuri atau dibeli dengan duit yang dicuri, berdosa. Mungkin pada zahirnya ataupun sembahyang tadi pada zahirnya nampak lendik, elok, sempurna rukunnya dan sebagainya, tapi berdosa di situ dengan sebab apa yang duduk atas badan dia tadi ni adalah datang daripada sumber yang haram. Ini di antara sebab-sebab kadang-kadang yang menyebabkan doa kita minta pada Allah terhalang, Allah tidak mustajab. Bagaimana Nabi menceritakan dalam hadis, satu orang lelaki yang panjang perjalanannya, berdebu mukanya dan sebagainya, berdoa kepada Allah, minta macam-macam, ya Rab, ya Rab, ya Rab, minta ke Allah Subhanahu wa taala ni, doa pada Allah. Sepatutnya salah satu daripada doa yang dimakbulkan oleh Allah ini ialah doa orang yang musafir. Nabi kata, salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna. Ada 3 jenis doa yang Allah perkenankan, tidak ada ragu-ragu padanya. Makna Allah terima, Allah makbul, Allah terima doa 3 jenis manusia ni. Apa dia? Da'watul mazlum, doa orang kena zalim. Kalau orang tu dianiaya, dia minta pada Allah pertolongan, balasan, Allah akan tolong, Allah takkan biar.
Wa in kana fajiran, sekalipun orang yang kena zalim tadi orang jahat. Hatta kafir sekalipun kalau dia kena zalim, Allah akan tolong. Sebab tolong tadi atas dasar dia dizalimi. Sebab tu jangan buat zalim ke orang. Kan? Lebih-lebih lagi lah orang yang semayang subuh. Nabi katakan, man salla subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa semayang subuh ni dia dalam jaminan Allah. Orang yang Allah beri garanti. Jamin Allah garanti, Allah pelihara dia. Maka siapa pergi buat lebih kurang ke dia, menzalimi dia, dia takkan selamat daripada tuntutan balas daripada Allah. Sebab dia buat naya pada orang yang Allah beri jaminan. Lepas tu jangan buat zalim ke orang. Kan? Kalau dia angkat tangan, doa minta pada Allah, Allah tak tolak doa dia. Dalam satu syair disebut, la tazlimanna idza kunta muqtadira. Jangan sekali-kali buat zalim ke orang ketika mana kamu berkuasa. Ketika mana kamu ada kekuatan untuk melakukan kezaliman tadi ni. Mana kita boleh buat. Kita ada kuasa, kita ada autoriti, kita ada tenaga, kita kuat, kita gagah. Kita boleh buat zalim ke orang. Dia kata jangan sekali-kali kamu buat zalim pada orang ketika mana kamu berkuasa mampu untuk melakukannya. Fazulmu tarji'u uqbahu ila nadam. Akibat kesudahan kezaliman ini penyesalan. Orang buat zalim ke orang ni, kesudahan dia menyesal. Tanamu aynaka. Kamu buat zalim ke orang, buat naya ke orang. Kamu tidur pada waktu malam. Wal mazlumu muntabihu. Sedangkan orang yang zalim tadi bangun berjaga pada waktu malam. Yad'u alaika. Dia mendoakan supaya Allah beri balasan kepada kamu. Mendoakan supaya Allah tuntut balas ke atas kamu. Wa ainullahi lam tanam. Dan Allah tidak pernah tidur, makna Allah sentiasa mendengar doa orang yang kena zalim tadi ni. Tak kiralah kezaliman dalam bentuk apa pun, jangan kita buat pada makhluk, manusia akan mendatang ke alam semesta ke. Sebab kesudahan zalim ini adalah penyesalan. Kita akan menyesal. Doa yang kedua, da'watul musafir. Doa orang musafir. Orang musafir ni, sebab dia duduk jauh daripada tanah, tempat, negeri, kampung dia. Dia orang yang dagang. Dia orang yang memerlukan pertolongan. Maka bila dia angkat tangan berdoa pada Allah, Allah cepat mustajab doanya. Kan? Dan yang ketiga, da'watul walidi ala waladih. Doa ibu bapa kepada anak-anak dia. Allah terima. Sebab tu rajinlah, banyakkan berdoa untuk anak-anak kita dengan kebaikan. Maka doa, salah satu doa orang yang Allah terima, doa musafir. Nabi cerita ada satu orang lelaki-lelaki, panjang perjalanannya, debu pakaian tubuh badannya, minta pada Allah, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Tapi Nabi kata pakaiannya daripada sumber yang haram, makanannya daripada sumber yang haram, dan dia disuap dengan makanan yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Macam mana Allah nak terima apa yang dia minta, apa yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu? Kan? Macam mana dia nak minta? Macam mana Allah nak terima doa yang dia minta? Allah tak terima. Sebab kehidupannya dikelilingi, dipenuhi dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ambil hak kita, jangan duk ambil hak orang. Walaupun kita berasa berkenan tara mana pun, tapi jangan ambil kalau bukan hak kita. Ini kesan di antaranya. Sebagai contoh juga kata Imam Ghazali, kalau seandainya seseorang itu melakukan salat, sekalipun pada zahirnya betul, sah, tapi kalau seandainya dengan pakaian yang haram, maka dia berdosa. Wahai anakku yang tercinta, kata Imam Ghazali, sayugianya sepatutnya perkataanmu dan perbuatanmu itu sesuai dengan peraturan syarak. Apa yang kita buat, apa yang kita bercakap, hendaklah
betul dengan apa yang disuruh, diperintah oleh syarak. Kerana ilmu dan amal yang tidak sesuai dengan aturan syarak adalah sia-sia sahaja. Kalau kita buat amal tak betul dengan sebagaimana yang syarak ajak kepada kita, amalan tadi sia-sia. Sebab tu perlu kepada ilmu, mengaji, bagi betul daripada guru yang mursyid yang boleh beri tunjuk ajak betul pada kita supaya kita buat ibadat betul dengan apa yang syarak nak, supaya apa yang kita buat Allah terima. Sebab tu disebutkan kepada kita wa kullu man bighairi ilmin ya'malu, tiap-tiap orang tanpa ilmu dia beramal, a'maluhu mardudatul la tuqbalu, maka amalannya tertolak, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nak baca Quran, baca bagi betul. Mengaji. Jangan duk ambil jalan mudah. Hari ni banyak di pasaran dijual secara illegal, secara tak betul lah. Jual secara online Quran yang ditulis Rumi dan sebagainya. Dalam media-media sosial, Facebook, TikTok, duk promote siapa tak boleh baca Yasin, kod Jawi, kod Arab, beli ni Yasin Rumi ada. Kita pun nak buat baca, tapi baca dalam keadaan tak betul, salah lagi dah. Sebab Quran ni tak boleh tulis selain daripada menggunakan huruf-huruf Arab yang 28 hak kita mengaji tu. Dan tak boleh baca melainkan dengan tulisan Arab. Kalau kita tulis kod Rumi, baca kod Rumi, sampai ke bila pun kita takkan betul bacaan kita. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Baca betul. Rosak. Nak buat ibadat tapi dengan semangat, bukan dengan ilmu, tak cukup. Ibadat tak cukup dengan semangat semata-mata. Rajin, semangat nak buat tapi ilmunya tak ada. Maka kita nak buat sembahyang kita, puasa kita, haji kita, umrah kita dan sebagainya, mesti berpandukan kepada apa yang syarak beri panduan, tunjuk, ajar kepada kita. Tak boleh kita hidup mandai-mandai kita dengan sebab mungkin kadang-kadang dengan semangat lah. Sebab itulah penting tuan-tuan. Kan? Kadang-kadang, ialah, zaman dulu kita tak mengaji agama. Tak mendalami betul-betul. Bila mai satu peringkat, dapat petunjuk, Allah beri hidayah pada kita. Maka kita balik pada agama dan kita rajin dengan ibadat. Tapi ilmunya tak ada. Maka tak selesai di situ. Nak kena tuntut mengaji ilmu. Dalam masa yang sama. Jangan duk pulun buat ibadat saja, tinggal mengaji. Tak boleh. Kena mengaji lebih-lebih lagi benda yang berkaitan dengan fardu ain. Supaya amal ibadat kita buat tadi ni betul. Tak salah, tak canggah dengan hak syarak nak. Baik. Kerana apa? Kata Imam Ghazali, hendaklah perkataan kita, perbuatan kita itu betul dengan apa yang syarak perintah. Kenapa? Kerana ilmu dan amal. Ilmu yang kita mengaji, amalan yang kita buat, yang tidak sesuai, tidak betul dengan aturan syarak, adalah sia-sia sahaja. Sia-sia lah. Allah tak terima. Sebab kita buat ikut suka kita, bukan ikut hak dia suruh. Tak boleh. Maka dikira amal tadi sia-sia. Kita duk berasa kata kita ni rajin dah. Kita duk berasa kata kita buat banyak dah. Kan? Tapi rupa-rupanya tak pakai. Dengan sebab tadilah. Dengan sebab buat ikut suka kita. Bukan ikut sebagaimana panduan syarak. Berapa ramai orang yang sembahyang. Kalau tengok balik, semok balik sembahyangnya, banyak benda nak kena. Betul lagi. Kalau salah sikit sebanyak dalam duk mengaji, tak apa tuan-tuan. Tapi tak mengaji masalah. Baca Quran pun, kalau duk salah, baca salah. Tapi dalam duk, proses dalam duk mengaji. Baca salah tapi duk mengaji, tak apa lah.
Tapi baca salah semangat nak baca tapi tak mengaji. Semangat nak buat ibadat. Pengalaman saya pergi haji baru ni kan. Ramai. Bila duduk semayang, yalah, kita duduk sana masa banyak. Pekat rajin baca Quran lah. Kadang-kadang kita duduk perembang, dengar. Ada baca sebelah-sebelah tu kan. Sebab dia baca derai, dengar kita. Kita jadi semok perut dengar. Semok perut dengan bacaan tadi ni. Berselerak, tabak habis. Rajin, semangat. Nak baca Quran tu semangat. Tapi tak jaga apa yang syarak suruh pada kita. Sebutan mana hukum-hukum tajwidnya, hurufnya dan sebagainya. Jadi habis. Jadi cacat, jadi rosak. Dengan sebab ilmu yang tidak ada tadi ni. Hanya dengan semangat semata-mata tak cukup. Kena ada ilmu. Mengaji dah tuan-tuan ni. Kita duduk ke belah halus tak ni, kelas pengajian ni, kata tempat. Kuliah maghribnya, kuliah subuhnya, kuliah duhanya, lepas zuhur pada orang mengajak, lepas asar pada orang mengajak. Tambah-tambah kalau hari Jumaat Sabtu. Bil-bil lagi kita dah pencen dah, tak ada terikat dengan tugas jawatan apa dah. Anak-anak pun besar dah. Tak duk fikir siapa dah, anak-anak kecil pergi hantar sekolah, apa pun dah. Gunakan masa tu pergi mengaji. Mengaji bagi selesai betul-betul hak fardu ain kita, hak dulu yang kita tak mengaji dulu ni, dulu tak dan. Macam-macam benda kita duk fikir. Bela anak-anak, sibuk jaga anak-anak, hantar anak-anak pergi sekolah dan sebagainya, tak ada. Allah masa Allah beri, gunakan. Sebab tu peringatkan anak-anak kita, masa mengaji, apa jangan duk fikir benda lain, mengaji betul-betul. Kan lama habis umur 23, 24 habis tempoh mengaji. Bagi mengaji betul-betul. Jangan duk bagi hak anak-anak ni nak berjaya dalam bidang akademik saja, agama tak bagi. Duk seronok anak-anak kita cemerlang dalam bidang ekonomi, dalam bidang akademik saja. Agama kita tak bagi. Tak selesai tuan-tuan. Akademik dia kita mengaji, contoh SPM dulu kita mengaji sejarah, geografi. Pakai sampai mana ilmu tu? Adakah kita bawa sampai ke mati? Tak. Tapi hak ilmu agama ni, Qurannya, fardu ainnya. Hak kita mengaji masa kita kelas fardu ain, kelas kafah, kelas darjah 1, 2, 3, 4, 5. Hak tu hak kita nak bekal kita beda sampai ke mati. Duk boleh baca Quran, duk betul sembahyang lah pun pasal hak mengaji di kafah dulu. Tiba-tiba hak tu kita tak ambil berat. Kita buat lebih kurang untuk anak-anak kita. Kita tak ambil berat. Tak hantar anak-anak pergi mengaji kafah. Dia kata tak payah. Padang hak pagi sudah. Tapi kalau anak dia tak lulus matematik, tak lulus bahasa Inggeris, dia sabut perut. Tapi kalau anak-anak dia tak boleh baca Quran, anak-anak sembahyang tak betul, dia tak peduli. Ini silap kita tu. Sebab kita meletakkan pendidikan agama tu nombor 2, nombor 3. Kita letak hak lain nombor 1, mengatasi pendidikan agama pada anak-anak kita. Jangan. Kenapa betul kepala otak lagu tu tuan-tuan ni. Nah, pesan kalau kita dah terlepas dah anak-anak kita, tolong tengok cucu-cucu kita. Pesan ke anak-anak kita, hak ada anak cucu kita tu lah. Pesan ke anak menantu kita. Nampak jangan duk buat lebih kurang mengaji agama dia. Biar letih sikit tak apa. Hak ni lah bekal dia, nak betul semayang, betul baca Quran. Hak duk mengaji petang-petang ni lah. Sekolah kena mengaji dah sikit. Balik top up lagi hak petang. Bagi betul-betul dia hadam, dia reti, dia boleh. Bab sucinya selesai, bab semayang ibadatnya selesai, bab puasanya selesai. Kan? Penting. Sebab tu kena ambil berat. Nah. Tu atas pendidikan mokpok tadi ni. Kan? Baik. Kemudian kata dia, dan sayugia bahawa engkau tidak tertipu dengan telatah dan keterlanjuran perkataan ahli tasawuf. Kerana jalan akhirat hanya dijalani dengan mujahadah, bersungguh-sungguh dan melawan hawa nafsu, dan memotongnya dengan pedang riadah latihan, bukan dengan telatah dan ucapan-ucapan yang direka-rekakan sahaja. Bukan maksud Imam Ghazali di sini. La ni kan wujud macam-macam, golongan, kan, makrifat lah, apalah macam-macam lah. Semayang pun tak payah semayang dah. Dia kata wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
hendaklah engkau sembah Tuhanmu sehingga datang keyakinan kepada kamu. Dia kata bila yakin dah tak payah sembahyang, tak payah apa dah. Itu pahaman yang sesat barat. Orang kita dia nak sangat jenis lagu ni. Kan? Ajaran-ajaran hak boleh jamak qasar mana tak pi mana duduk di rumah pun boleh. Dia nak buat tapi dia nak buat cari hak jalan mudah. Kan? Semayang pakai niat saja. Dia nak jenis lagu tu. Jenis ajaran-ajaran doktrin-doktrin yang sesat ni banyak sangat kan. Dan bila ada saja benda-benda macam ni, ada saja pengikut. Sebab ilmu tadilah. Foundation, tapak, asas ilmu agama tu tak kukuh. Sebab tu bila mari ajaran sesat apa-apa, dia mudah terikut. Kan? Semayang nak semayang, dia tak tinggal tu semayang, tapi dia nak hak jenis boleh. Duduk di rumah pun boleh, jamak boleh, fasah. Kan? Semayang juga tapi pakai niat. Semayang pakai niat, kita suruh makan pakai niat, dia tak mau pula. Dia kata bila nak kenyang? Oh pandai pula. Dia ajaran-ajaran yang macam ni. Menyalah tafsirkan ayat-ayat Quran. Dia kata sembahlah Allah sampai datang yakin. Bila yakin tak payah lagi. Sedangkan Allah kata ibadat sembahlah Allah sehingga datang keyakinan kematian. Makna sampai mati kita kena buat ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu tak boleh duk mengaji. Tak boleh duk semangat semata-mata. Kena mengaji. Cari ilmu pula daripada sumber yang betul lah. Tak mau duk mengadap YouTube semata-mata, Facebook semata-mata. Takut salah kita ambil, salah kita dapat. Salah lah kita beramal. Ulama-ulama dah tinggal daripada kita kitab-kitab lama, turas dan sebagainya. Ambil daripada guru yang betul-betul mursyid yang boleh kita pegang dengan ilmunya supaya kita benar, baik. Dan ketahui olehmu, kata dia, bahawasanya lidah yang tidak dikawal itu dan hati yang tertutup dan dipenuhi dengan kelalaian dan syahwat adalah merupakan tanda kecelakaan seseorang. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kata Imam Ghazali, kalau kita tak boleh jaga lidah kita daripada perkara yang ditegah, kalau hati kita dipenuhi dengan kelalaian dan nafsu syahwat kita tak boleh dikawal, itu tanda-tanda kecelakaan seseorang. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dan apabila engkau tidak melawan nafsumu, nafsu yang mengajak kepada kejahatan, kita tak lawan dan tidak bermujahadah dengan benar, maka sudah pasti hatimu tidak akan hidup dengan cahaya ma'rifah. Jadi hati kita pun akan jadi gelap, tidak akan hidup. Mana nafsu, dia akan mengajak kita, nafsu ammarah, mengajak kita dengan kejahatan. Maka kita nak kena tundukkan dia dengan iman, takwa kita, dengan ilmu kita. Walaupun nafsu tu nak, tapi apa yang dia nak tak betul dengan syarak, maka kita tak boleh ikut. Kalau kita ikut, maka pada ketika itu adalah membawa kepada kebinasaan. Ini pesan Imam Ghazali kepada anak murid dia dan juga merupakan pesanan Imam Ghazali kepada kita semua. Jadi apa yang dapat kita simpulkan di sini, tuan-tuan, mengaji itu penting. Peruntukkan masa. Jangan tunggu masa lapang baru nak mengaji, tetapi lapangkan masa kita untuk mengaji. Bukan tak boleh pergi berjalan, pergilah. Tapi masa kita untuk mengaji itu ada tak dalam skedul, dalam jadual kita. Sehari-hari. Di mana? Subuh kita di mana? Zaki duha kita di mana? Paling-paling tak ada pun 2 kali, 3 kali dalam satu hari ada kita mengaji. Jangan tinggal kelas-kelas pengajian kita. Lebih-lebih lagi yang melibatkan fardu ain. Dengar orang mengajar kitab, pakai kitab lebih-lebih lagi. Pergi ceramah kosong pun tak mau juga. Kadang-kadang tajuk dia umum, dia ceramah kosong, cakap nak pergi duduk gelak apa semua tak usah. Bukan yang tu kita nak mengaji. Pergi cari tempat yang pegang kitab, fiqh-fiqhnya, tauhid-tauhidnya, tasawuf-tasawufnya, hak Quran dengan cara Quran talaqinya. Bagi ada hak tu kita. Bagi ada dalam jadual seminggu kita tu, hak kita mengaji fiqh secara berkitab, tauhid secara berkitab, tasawuf secara berkitab, hak Quran kita mengaji secara bertalaqi, baca dengan guru. Baru kita boleh ilmu betul. Tapi kalau takat pergi dengar ceramah, pergi duduk gelak, balik tak tahu apa, tak idea apa. Boleh lah, tapi tak sebagaimana yang orang kata apa, jalan yang dilalui oleh tok guru, alim dulu, pondok mengaji berkitab.
baru kita dapat betul-betul ilmu untuk kita pegang dan kita amalkan. Jadi mudah-mudahan memberi manfaat pada kita bersama. Kita tanda di situ, nanti kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang. Ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.